Kerajaan Bani Abbasiyah adalah sebuah upaya kedua terbesar dalam sejarah Islam selepas runtuhnya Kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan Bani Abbasiyah telah diasas atau ditubuhkan oleh seorang khalifah Baghdad yang bernama Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah. Kerajaan Bani Abbasiyah telah diperintah bermula 750 Masihi sehingga 1258 Masihi yang berpusat di salah satu bandar terbesar Iraq iaitu Baghdad. Kerajaan Bani Abbasiyah mengamalkan sistem pemerintahan yang bercorakkan sistem warisan atau sistem monarki, di mana sistem pemerintahan mengikut keturunan raja diguna pakai. Pemerintahan Kerajaan Bani Abbasiyah dibahagikan kepada 4 fasa. Fasa yang pertama, pentadbiran kerajaan ditadbir oleh khalifah-khalifah utama Baghdad, termasuklah Abu al-Abbas Abdullah dan beberapa orang khalifah yang terkenal. Kemudian, pentadbiran beralih pula kepada fasa kedua, di mana fasa ini berlaku selepas pencerobohan dan penaklukan kerajaan luar ke atas Bani Abbasiyah. Pentadbiran diambil alih oleh kerajaan kecil termasuklah kerajaan Turki, Bani Buaih dan Bani Saljuk. Fasa yang ketiga, fasa ini berlaku selepas peperangan antara tentera Bani Abbasiyah dan kuasa-kuasa luar yang menakluki kerajaan mereka. Kuasa pemerintahan berjaya dikembalikan kepada Khalifah Baghdad selepas berjaya membanteras kuasa asing. Fasa yang terakhir iaitu fasa 4. Fasa ini ialah fasa berakhirnya era kerajaan Bani Abbasiyah selepas serangan tentera Mongolia ke atas Baghdad sehingga menyebabkan kemusnahan yang dahsyat. Terdapat 3 sumbangan kerajaan yang ketara dalam kerajaan Bani Abbasiyah. Yang pertama ialah membuat pemisahan antara ilmu tafsir, ilmu sirah dan ilmu hadis. Kemudiannya perkembangan keilmuan berlaku melalui penulisan dan penterjemahan karya asing ke dalam bahasa Arab, sebagai contoh bahasa Sanskrit, Suryani dan Yunani ke dalam bahasa Arab. Dan yang terakhir, melahirkan ulama terkenal seperti Ibnu Ishaq, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Berikutlah antara sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah. Antara khalifah yang terkenal adalah Abu al-Abbas bin Muhammad Ali As-Saffah. Beliau merupakan khalifah pertama kerajaan Abbasiyah. Beliau telah mengasaskan kerajaan Abbasiyah, mengembalikan keamanan dengan mematahkan serangan luar dari Parsi dan Byzantine, serta menstabilkan keamanan dalam negara dengan mematahkan pemberontakan oleh golongan Syiah dan Khawarij. Seterusnya adalah Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad bin Ali Al-Mansur. Beliau merupakan khalifah kedua kerajaan Abbasiyah. Antara sumbangannya adalah memindahkan pusat pentadbiran dari Damsyik ke Baghdad. Seterusnya, menaik taraf sistem cukai, membina sistem pengairan dan saliran, membina Masjid Asy-Syarikaiyah sebagai pusat aktiviti dan dakwah, membina hospital di Baghdad, serta memperkukuh kawasan terhadap wilayah Byzantine. Yang ketiga adalah Harun Ar-Rasyid bin Muhammad bin Ali Al-Mansur Al-Abbas. Beliau merupakan khalifah kelima kerajaan Abbasiyah. Antara sumbangannya adalah memperkasakan sistem percukaian Islam yang berpandukan Kitab Al-Kharaj, mewujudkan jawatan Ketua Hakim Negara, membina Baitul Hikmah iaitu perpustakaan agung, menjadikan Baghdad sebagai pusat tumpuan perdagangan, keilmuan dan kebudayaan, serta membina kemudahan awam seperti farmasi dan pusat pengajian, dan akhir sekali menubuhkan Majlis Al-Munazarah sebagai pusat pendidikan ilmu agama. Akhir sekali ialah Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'un bin Harun Ar-Rasyid Al-Abbas, iaitu khalifah ketujuh kerajaan Abbasiyah. Antara sumbangannya adalah mempergiat usaha penterjemahan karya daripada bahasa asing seperti bahasa Yunani dan Rom ke dalam bahasa Arab. Seterusnya, menjadikan Baitul Hikmah
sebagai pusat penterjemahan negara. Yang ketiga, membina Balai Cerap sebagai pusat pendidikan ilmu. Dan akhir sekali, menyediakan beasiswa kepada pelajar cemerlang. Seterusnya ialah faktor kemerosotan kerajaan Abbasiyah. Yang pertama ialah kelemahan pemimpin. Yang kedua ialah keruntuhan sistem pungutan cukai. Yang ketiga pemberontakan. Dan terakhir sekali ialah kesukaran mengawal penduduk yang bertambah dengan pesat.